Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Muqtasim RTU. Hari ini kita lihat tajuk distort. Jom. Baik, kalau kita tengok pada paparan yang ada di belakang saya ni, iaitu di Google Image dengan carian distort. Betul ke saya sebut ni? Saya pronunciation ni memang saya tak apa pandai. Jadi saya dah search di Google juga. Kita akan dengar sebutan yang betul. Okay. Distort. Distort. Betul kot Distort. Okey. Dan apa maksudnya? Kalau kita guna Google Translate pula, maksudnya adalah memutarbelikkan. Okey, memutarbelikkan. Dan dalam design, dalam fotografi, distort ini suatu yang tidak baik. Tidak baik. Ada seninya, ada masa ianya menjadi satu seni. Tetapi apa yang saya nak bincangkan pada hari ini, yang saya nak sentuh hari ini adalah kekerapan guru-guru guru-guru membuat design, tidak peka terhadap perkara distort ini, terutamanya waktu melakukan reka bentuk, melibatkan logo dan juga gambar. Jadi kalau melibatkan tulisan mungkin okey, tak ada masalah, tak timbul isu. Kalau kita guna font, kita distortkan font, tak timbul isu distort ni. Tapi kalau melibatkan gambar orang, logo dan gambar, memang menjadi isu lah, sesuatu yang tidak baik. Menunjukkan kelemahan kita tentang pengetahuan terhadap distort ini, terhadap design. Jadi hari ini saya akan cuba bantu untuk kita lihat bagaimana kita nak edit supaya tidak mengganggu distort ini. Kita tengok buku-buku program, banner, banyak kelemahan yang dilakukan dengan distort ni, dan orang yang tahu akan nampak dengan jelas, sekali pandangnya dia dapat tahu kata distort, dan dia akan kata kita ni tak pandai design. Jadi kita nak cuba atasi masalah tu. Kita akan tengok. Jadi hari ni saya akan kongsikan menggunakan 4 aplikasi yang biasa digunakan oleh orang ramai. Yang pertama kita akan tengok menggunakan Microsoft Word. Ramai juga yang design menggunakan Microsoft Word. Saya buka. Yang ni Word 365. Sama saja, saya ingat semua Microsoft Word sama saja. Yang ni contoh saya guna logo. Ini logo Kementerian Pendidikan Malaysia, Pendidikan Daerah Barat Daya, tak kisahlah, sama aja logo apa pun. Kenapa berlaku distort? Kerana kita mengubah bentuk dengan menarik di bahagian sisi. Contoh bahagian atas ni. Dia dah distort. Nampak? Dia mengubah bentuk asalnya. Ctrl Z untuk undo. Sama juga tarik di sebelah tepi. Jadi dah mengubah bentuk asal logo tersebut. Tak kisahlah logo sekolah ke, logo surau ke, apa-apa logo sahaja, kita perlu jaga distort ni. Jadi untuk Microsoft Word, dan semualah, saya ingat semua Microsoft sama, Publisher, Excel, PowerPoint, semuanya mestilah kita tarik di sebelah bucu, diambil bahagian bucu. Barulah dia tidak akan, kita tariklah macam mana pun dia akan kekal. Dia punya ratio dia, saya sebut ratio, skala dia tidak berubah. Ratio dia tidak berubah. Jadi ini penting. Microsoft Word, kita tarik sebelah bucu. Sama juga dengan PowerPoint. Ni kalau contoh di PowerPoint. Sama juga di PowerPoint. Kita tak boleh tarik sebelah tepi ataupun atas. Ctrl Z untuk undo. Kita mesti tarik sebelah bucu. Barunya size dia tidak berubah. Size dia akan kekal sama. Ratio dia akan kekal sama. Sama juga untuk gambar. Gambar kita nak bagi kurus sikit, kita pakailah distort ni. Tapi orang boleh perasan. Jadi saya, kalau contohlah kalau takat buat buku program, kita distort sikit-sikit tu okey lah.
Tapi kalau buat majalah sekolah, gambar satu majalah gambar distort, tak cantik tak cantik. Okey, nampak kelemahan dari segi design kita. Jadi nak sama juga, kita nak edit mestilah kita tarik dari bucu. Setengah orang dia nak bagi nampak kurus kan. Tapi sebenarnya dia efek benda lain sama. Contoh gambar di sekelilingnya juga akan ikut distort. Jadi kita akan nampak lah, kita akan nampak kesan tu. Okey. Jadi nak pastikan saiz dia tidak, skala dia tidak berubah, saiz sebenar. Okey, kita tariklah di bucu, di bahagian bucu untuk PowerPoint. Okey, untuk Microsoft Word dan Microsoft Office yang lain. Okey, sekarang saya tunjuk untuk Photoshop. Jadi di Photoshop dia berbeza sedikit sebab Photoshop ni dia ada CS dengan CC. Yang saya pakai sekarang ni adalah CC 2020. Jadi untuk CC 2020, okey, untuk CC 2020, okey, untuk transform sama juga, kita tekan Ctrl T untuk transform. Okey. Select layer, Ctrl T untuk transform. Dan CC 2020 kita ubah saja, kita gerakkan saja, dia tidak akan berubah. Dia akan kekal dalam dia punya ratio dia. Kalau kita nak distort, kita perlu tekan shift. Okey. Kita tekan shift, kita boleh ubah. Tapi kalau kita tak tekan shift, kita kekal, kita terus guna mouse saja. Gunalah sebelah tepi pun boleh, sebelah atas pun boleh, bucu pun boleh. Okey, dia tidak akan merubah ataupun mengubah bentuk asal. Okey. Ni di Photopea ataupun Photopea. Saya tak pasti pronunciation yang betul, tapi kita fahamlah. Photopea ni saya sebut Photopea boleh Okey. Photopea juga, Photopea dia seperti Photoshop CS. CS. Bukan CC. Kalau CC kita bila kita tekan, bila kita kontrol, dia akan distort. Dia tak dapat. Jadi kita nak ubah dia. Okey, untuk Photopea ataupun Photopea ni dia pilih, dia kita kena tick transform control ni transform control. Dan bila kita nak ubah saiz, kita mesti tekan shift dahulu, barulah kita ubah. Barulah dia akan kekal dia punya ratio dia. Dan kita kena tarik di bahagian bucu. Okey, tak boleh tarik bahagian lain. Ni di Photopea. Tekan shift. Okey, tekan shift barulah kita boleh ubah. Dan mesti di bucu seperti Microsoft Office. Okey, kalau tekan shift tapi kita ambil di atas pun tak boleh juga. Dan kalau kita tak tekan shift, memang dia akan distort. Ni saya tak tekan shift. Ni saya tak tekan shift. Okey. Jadi nampak perbezaan. Jadi Photopea ni sama seperti Photoshop CS. Siapa yang pakai CS4, CS3, CS5, CS6, okey, dia masih lagi perlu tekan shift untuk kekalkan ratio. Okey, tapi kalau untuk CC, CC 2017, 18, 19, 20, 21, tak perlu tekan shift. Okey. Dan yang terakhir aplikasi yang saya akan tunjuk adalah OBS. Okey, untuk OBS contohnya saya nak adjust gambar saya ni. Gambar saya ni. Okey. Okey, nampak gambar saya ni bergerak, dan sama seperti Photoshop CC. Bila kita adjust dia tidak berubah. Dia akan kekalkan ratio. Okey. Ini untuk OBS. Dan kalau kita nak ubah, nak distort, okey, kita tekan shift. Okey. Ni saya tekan shift. Bila saya tekan shift baru dia akan distort. Dan kelemahan dia tak boleh undo. Okey, jadi kita tak tekan shift, automatik dia dapat balik ratio yang sebenar. Okey. Dan kalau kita nak potong ni, kita boleh tekan alternate. Alternate, kita boleh panjangkan sedikit. Ni untuk di OBS Studio. Okey, saya ingat itu sahaja perkongsian untuk distort, membantu bagaimana kita nak pastikan supaya gambar, logo yang kita edit tidak distort. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe,
kongsi jika rasa memberi manfaat kepada orang lain, dan like jika anda suka pada video ini. Bye-bye. Assalamualaikum.